Pasca 6 negeri selesai melakukan pilihan raya negeri dan ramai sekali termasuk badan-badan masyarakat sivil menggesa supaya negara melakukan rekonsiliasi nasional. Walaupun sore ini sudah pun diangkat selepas pilihan raya umum ke-15 yang lalu, tetapi nampaknya ahli-ahli politik dan juga pemain politik mereka masih gairah untuk melakukan politicking yang lebih maksimum kerana 6 negeri belum dilakukan pilihan raya negeri. Tetapi selesai 6 negeri ini maksudnya kita perlu duduk semeja, tumpukan kerja dan melaksanakan apa yang sudah pun dijanjikan kepada rakyat termasuk di peringkat negeri dan juga di peringkat persekutuan kerana 4 tahun lebih kita akan melalui situasi kalau boleh lebih tenang, lebih bermaruah, lebih bermuafakat kerana negara memerlukan situasi yang lebih stabil, perpaduan yang lebih baik untuk memastikan keadaan ekonomi yang lebih baik akan dikecapi oleh rakyat keseluruhannya. Jadi untuk melihat perkara ini, Saudara Muhammad Azmi Abdul Hamid ataupun Cikgu Azmi bersama saya, Presiden MAPIM, Majlis Perundingan Islam Malaysia. Apa khabar Cikgu Azmi, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Jadi secara keseluruhannya apa pandangan dan respon Cikgu Azmi dengan keputusan pilihan raya negeri yang lalu? Keputusannya status quo, 3 dikekalkan kepada Kerajaan PAS, Perikatan Nasional dan 3 Kerajaan Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Walaupun apa juga keputusan menang besar, yang ni kalah sedikit ataupun kalah besar dan sebagainya, tetapi dalam sistem pilihan raya yang kita lakukan first past the post, maksudnya siapa yang menang undi majoriti 1 dikira pemenang. Jadi itulah konklusinya 3-3. Jadi apa pandangan Cikgu Azmi? Ya, keseluruhan seperti yang juga pernah diungkap oleh ucapan dan Menteri bahawa Alhamdulillah demokrasi kita berjalan dengan baik, proses undian berjalan seperti yang kita lihat dan juga keadaan tenang dan damai dan akhirnya rakyat buat keputusan. Jadi keseluruhannya kita agak berbangga proses itu berjalan dengan lancar. Tetapi dari sudut hasilnya saya kira ada hal-hal yang kita rasa perubahan itu nampak berlaku di setengah tempat agak signifikan, ada setengah itu status quo dan ada juga yang kawasan-kawasan yang agak berlaku kejutan. Saya kira masyarakat walaupun undi PRN kali ini nampaknya rendah dalam hitungan kita, maknanya tak ada yang sampai 70%. Ada yang serendah 56% yang keluar mengundi. Maka analisa kita membuat bahawa dalam PRN ini berlaku hal-hal yang menyebabkan ada pengundi yang rasa tidak mau keluar, pengundi ada yang merasa agak jauh dan dia rasa tidak berbaloi kalau dia paksa belanja besar. Apapun saya kira analisis saya ialah tanda-tanda bahawa masyarakat lebih nampak tertumpu kepada isu-isu. Tetapi dalam masa yang sama saya kira yang lebih besar ialah sentimen dan persepsi. Jadi politik sentimen dan politik persepsi nampaknya mendominasi keadaan PRN beberapa hari yang lalu. Dan dengan itu nampaknya membuat beberapa ajakan-ajakan yang kita masih lagi cuba mendalami dari mana sumbernya, bagaimana ajakan itu berlaku. Pokoknya saya kira pembacaan masyarakat yang keluar mengundi itu masih menunjukkan bahawa mereka masih menunggu keyakinan terhadap sekurang-kurangnya kerajaan. Ya, sejurus selepas keputusan diumumkan, Perdana Menteri mengungkapkan bahawa pertarungan sudah selesai walaupun keadaan kempen suhunya agak panas dan sudah ada menunjukkan bahawa keputusan jelas, ada yang menang, ada yang kalah. Inilah masanya kita bertaut semula silaturahim, menjaga keamanan negara dan juga terus membela nasib rakyat. Jadi ini satu ucapan segera yang diungkapkan oleh Perdana Menteri, menghormati pendirian rakyat, menghormati keputusan rakyat, apa juga keputusan yang diperolehi. Dan mulai semalam Perdana Menteri mengungkapkan bahawa inilah masa untuk bekerja, lebih keras, lebih kuat untuk memastikan kebajikan rakyat terpelihara. Dan disahut juga oleh Datuk Seri Sanusi Muhammad Noor, Menteri Besar, selepas mengangkat sumpah pada hari semalam bahawa
beliau juga ingin membuka lembaran baru hubungan antara Alostar dan juga Putrajaya, bahawa inilah masanya untuk bekerjasama dalam hubungan federalisme dan juga negeri. Jadi apa pandangan Cikgu Azmi supaya semua pihak berlapang dada, siapa yang menang, siapa yang kalah, sudah ada keputusannya. Negeri ada tanggungjawab masing-masing. Mereka juga mempamerkan ataupun menjual manifesto mereka. Begitu juga di peringkat persekutuan. Jadi mengapa kita perlu menyahut rekonsiliasi nasional ini ataupun perpaduan di peringkat nasional dan peringkat negeri ini supaya politicking ini segera ditamatkan? Ya, pertamanya saya benar bahawa ucapan daripada Perdana Menteri dalam ucapan menyambut keputusan itu saya ingat sangat damai, sangat apa orang panggil sangat tenang, bahawa kita terima dan kita hormati mandat rakyat. Kemudian kita harus kembali bersilaturahmi, merapatkan hubungan kita dan terus kita tumpu kepada apa yang harus kita lakukan untuk membangunkan negara. Ini satu ucapan yang bagi saya menenangkan rasanya. Dan ketika disambut oleh MB Kedah baru ini, itu melambangkan juga ada kematangan yang harus kita capai untuk kita memastikan negara ini move forward, ya, ataupun kita panggil kita bergerak ke depan. Semangat itu saya kira sangat wajar benar-benar diterjemahkan, ya, dalam apa saja tindakan, ucapan yang dibuat oleh pimpinan politik sekarang ni. Dalam ucapan-ucapan kita bukan lagi menumpu kepada seperti yang Sir Nazri sebutnya, politicking yang berlebihan, politicking yang melampau sehingga kita hilang tumpuan. Sesungguhnya setelah kita dapat kerajaan baru, kerajaan perpaduan itu sudah pasti ini adalah kebijaksanaan daripada kepedulian Tuan Agong mengatakan, ayo mari kita wujudkan gabungan, mari kita wujudkan perpaduan supaya negara ini dapat kita angkat, supaya dapat kita majukan, dapat kita tumpu kepada pemulihan, dapat kita tunjukkan kepada dunia bahawa Malaysia adalah negara yang boleh diyakini. Semua mesej itu telah disampaikan ketika tertujuhnya kerajaan itu. Tetapi nampaknya ada budaya politik yang tidak habis-habis, tetapi nampaknya pergerakan kerajaan dapat berjalan yang kita harapkan. Banyak perkara yang telah diberi maklum oleh Perdana Menteri, usaha yang sedang dibuat, tapi maklum sajalah namanya demokrasi dan dengan itu ada saja pertelingkahan yang berlaku dan ada saja komen-komen yang bersilang yang menyebabkan suhu itu semakin panas sehingga kita habis PRN. Nah, setelah kita dapati inilah hasil daripada pilihan raya itu, maka sekali lagi saya sangat teruja kalaulah kita semua kembali kepada semangat bahawa negara ini milik kita semua. Ya. Negara kita ini adalah negara yang satu-satunya kita ada. Kita tidak ada pilihan. Maka kalau pemikiran begitu dapat diserap betul-betul, terutama di kalangan pimpinan politik, ya, rakyat ni kena menunggu saja signal itu. Kalau pimpinan politik menunjukkan, menghantar mesej-mesej yang positif, kita boleh bersama Alostar dan Putrajaya, Kota Baru dengan Putrajaya, Kuala Terengganu dengan Putrajaya dan segala macam. Saya kira signal itu bukan saja boleh memberi impak yang baik kepada rakyat bahawa kita sudah jangan habis masa kita dengan pergaduhan, dan juga signalnya kepada ekonomi negara apabila pihak luar akan lebih yakin dengan kestabilan kita dan kita boleh merancang dengan lebih rapi melihat apa dia alawiyat atau utama-utama yang harus kita tumpu dalam pembangunan negara. Itu yang saya kira usaha untuk kita kembali berunding di meja dan mencapai pencapaian itu bagi saya sangat-sangat ditunggukan di rakyat. Okey, Cikgu Azmi, berkaitan dalam kempen pilihan raya sejak beberapa pilihan raya yang lalu termasuk yang terkini di peringkat negeri ini, isu 3R itu, raja, agama dan juga bangsa itu dijadikan sebagai satu modal yang paling ampuh. Sebab itu sentimen dan naratif mengangkat membakar emosi itu mudah dibeli, terutamanya di kalangan majoriti Melayu Islam. Dan sebab itu kita ingin melihat bahawa selepas pilihan raya ini, yang kalah tak kalah semua, yang menang tak menang semua. Tetapi ada suara-suara selepas keputusan diumumkan, mereka berbangga, orang Melayu sudah menolak parti A, orang Melayu menerima parti B. Begitu juga orang Melayu benci parti C dan sebagainya. Dan mengambil kesempatan kemenangan besar mereka bahawa perlu ada gabungan semua perpaduan Melayu ataupun perpaduan Islam atas nama politik itu dikembalikan semula supaya menolak
orang-orang yang tidak bersama dengan kekuatan Melayu itu. Jadi mengapa ini wajar dilontarkan semula? Kerana kajian perpaduan sudah pun ditubuhkan, sudah mempunyai kekuatan 2/3 di Parlimen dan itu disarankan oleh Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Jadi mengapa setengah pihak masih merasakan mereka ada peluang lagi untuk menjadi kerajaan di beberapa negeri dan seterusnya di peringkat Putrajaya? Apakah ini satu unsur yang tidak sihat, yang wajar masyarakat yang lebih ramai ini berkata tidak kepada saranan-saranan sedemikian, Cikgu Azmi? Ya, uh, mari sama kita mantapkan kefahaman dan kesedaran kita. Negara kita ni negara yang seadanya, kita telah berevolusi sampai kita mempunyai komposisi negara yang seperti kita ada. Tak mungkin kita boleh mengatakan kita kena rombak dan negara ini kembali kepada satu bangsa saja. Itu tidak realistik dan tidak bertepatan dengan semangat perlembagaan, tidak bertepatan dengan kerukunan yang kita panggil rukun negara. Jadi hakikatnya itu harus diterima ya, bahawa kita ini sudah berada komposisi pelbagai bangsa, pelbagai agama. Nah dengan itulah 3R tadi yang disebut awal oleh Saudara Nazri tadi, itu memang betul tepat diingatkan supaya jangan bermain di sekitar itu, kerana dia semacam time bomb. Kalau kita biarkan dia berlarutan, dia akan menjadi hal yang di luar kawalan. Baik. Bila adanya suara-suara untuk mengatakan bahawa kita jelas sekarang ni Melayu menolak parti sekian-sekian dan tidak mahu sama sekali untuk berkompromi, saya kira itu tidak membawa arti bahawa kita akan boleh maju ke depan, sebab kita masih lagi dalam kerangka untuk berpolarisasi. Ya, tak mungkin sebuah parti yang kita musuhi itu selagi dia tidak bertentangan dengan undang-undang, selagi ia diterima sebagai parti yang berdaftar dan dibolehkan untuk berpartisipasi dalam pilihan raya, untuk kita terus mengatakan bahawa kita tidak boleh langsung kerjasama, sedangkan dia diterima oleh undang-undang, dia berada dalam negara kita, dia juga boleh menyumbang ke negara kita. Jadi saya kira sentimen untuk kita terus berkeras bahawa Melayu harus Melayu saja dan Cina harus Cina saja, India harus India saja, saya kira sudah pergi kepada, orang panggil, kita pergi kepada batas yang kalau kita tidak hati-hati, negara kita ni akan berterusan tidak akan dapat kita bergerak ke hadapan. Dan di akhir sekali saya punya analisa terhadap hal ini ialah betul bahawa orang Melayu ada kepentingan dia dan dia berasa dalam politik pilihan raya, politik demokrasi ini nak menyatakan bahawa kita mesti mantap, mesti kuat. Tetapi dalam masa sama kita adalah juga sebuah bangsa yang dominan dalam negara ini, yang kita telah terima hakikat bahawa adanya bangsa yang lain dan kita telah bersama-sama bersetuju bahawa perlembagaan adalah panduan kita dan kita ada raja sebagai rujukan kita. Itu menyebabkan kita boleh duduk semeja dengan apa saja bangsa, dengan apa saja agama yang sudah sedia ada di Malaysia. Tak mungkin untuk kita nafikan itu. Jadi saya rasa mereka yang bersuara yang agak nampaknya out of context, maknanya konteks Malaysia ini ialah ini, dan kita harus bersedia untuk 10 tahun, 20 tahun anak cucu kita akan hidup dalam keadaan begini juga, akan ada pelbagai kaum, pelbagai agama. Jadi kalau kita nak kocak itu sekarang, bayangkan ya, 10 tahun lagi apa akan berlaku pada Malaysia ni, apabila berlaku lagi pertempuran polarisasi kaum, agama yang sama sekali tidak akan menguntungkan, malah membawa risiko besar kepada negara. Kita lihat keputusan pilihan raya ini jelas Malaysia is divided atas nama agama, atas nama wilayah, atas nama bangsa, dan itu kita tidak boleh nafikan. Tetapi mengapa selepas pengumuman sudah pun diumumkan siapa pemenang, siapa yang kalah, mengapa tidak kita lebih berbesar hati, berlapang dada, kita move forward, kita bergerak ke hadapan, Cikgu Azmi, dan kita menyuburkan institusi, menyuburkan semangat federalisme dengan negeri, menyuburkan apa yang sudah pun ditetapkan dalam perlembagaan, apa yang dikatakan itu termaktub tentang hal Raja-Raja Melayu, tentang bahasa Melayu, tentang agama Islam, tentang hak-hak istimewa orang Melayu dan sebagainya. Itu tidak boleh dirungkai.
Tetapi dalam politik ini mereka menganggap itu sebagai modal yang perlu dijual sepanjang masa. Jika tidak, mereka tidak akan relevan. Jadi mengapa tidak kita sebagai masyarakat awam, masyarakat sivil dan mereka yang kita yang rasional ini terus mempromosikan bahawa negara perlu bergerak ke hadapan, titik-titik pertemuan yang wajar diperbanyakkan itu terus digalakkan, mengedepikan titik-titik perbezaan itu. Pandangan Cikgu Azmi. Ya, pertamanya benar kalau Tuan Aziz sebut the nation is divided, tetapi we are much more divided politically. Ya. Cara politiknya jauh lebih tajam ya. Kalau kita tengok seharian ya, kita pergi ke pasar, kita pergi ke bandar, kita berada dalam tempat di mana di pejabat-pejabat kerajaan, pejabat swasta, di mana kita ada pekerja Melayu, ada pekerja India, ada pekerja Cina. Saya rasa sangat harmoni ya, kalau kita lunch bersama, kita breakfast bersama, nampak ketawa. Artinya level itu, level yang nampak tenang ya. Tapi yang menyebabkan kita jadi bergejolak bila masuk isu untuk mengundi dan untuk kita tengok parti mana yang menerima selaran yang begitu kuat, parti mana yang dikritik sebegitu kuat, siapa yang menyerang siapa, itu yang menyebabkan keharmonian di peringkat yang di bawah ini terganggu. Dan saya kira memang kalaulah proses politik di atas itu benar-benar ditenangkan, benar-benar dimatangkan bahawa kita ada interest lebih besar, bukan benda-benda yang interest yang kecil lain begini ya, parti A, parti B, parti C, tapi kita ada risiko yang lebih besar kalau kita biarkan masyarakat akan jadi lebih tajam pertelingkahan kita. Jadi saya punya pandangan bahawa memang CSO atau civil society atau yang dipanggil NGO itu adalah satu-satunya tempat kita berasa kita tidak terfikir ya. Mungkin ada NGO yang ada inclination atau kecenderungan tertentu, parti-parti tertentu, tetapi umumnya saya rasa sampai masanya kita mengedepankan adanya gerakan masyarakat terbuka di mana semua bangsa bersama berpartisipasi, semua bangsa bekerja untuk kebaikan masyarakat, kebaikan negara, masing-masing nak berkhidmat. Saya kira kalau ini dapat kita jadikan satu gelombang yang di mana parti-parti politik ambil backseat ya, ke belakang sedikit, bagi CSO, bagi gerakan masyarakat ini lebih menonjol, saya kira kesepakatan itu akan boleh dibuat ya, kerana masyarakat akan jadi lebih tenang untuk menerima orang kata bukan bendera politik parti tetapi bendera masyarakat. Saya juga mau merumuskan tentang pertanyaan itu, ialah kalaulah ya pemimpin politik ini benar-benar boleh tone down dari segi percakapannya, dari segi pandangannya, jangan terlalu cepat, selalu gila untuk memberikan pandangan yang bertentangan, dan dengan itu ada komentar lagi, kemudian netizen pula campur lagi. Kalau dapat kita tenang di perangkat itu, saya kira kita punya ruang untuk kita benar-benar untuk duduk semeja, tetapkan apa prioriti kita, bagaimana benda yang boleh kita bekerjasama, apa yang dipanggil dalam hal yang bersama, kita tingkatkan, dalam hal berbeza kita saling menghormati. Kalau falsafah itu atau tema itu dapat kita wujudkan, saya kira kemampuan untuk kita berrekonsiliasi ataupun kita bersepakat untuk memajukan negara dalam 4 tahun lagi, kemudian kita ada pilihan raya, itu silakan, tetapi 4 tahun ini adalah masa yang sangat berharga untuk rakyat Malaysia. Ya, wajarkah mungkin MAPIM ingin mengambil inisiatif ini dahulu? Saya sangat mahu, saya kalau boleh, umpamanya dalam kebetulan saya sekarang di Kedah, saya kampung saya di Kedah. Kalaulah saya dapat menjadi MAPIM dapat menjadi penyatu itu yang membawa berpihak ini, termasuk dalam local area, kita punya calon daripada PH yang kalah ataupun calon daripada PN, itu dapat saya pertemukan, MAPIM dapat menjadi perunding, itu sebab namanya Majlis Perundingan. Yeah. Itu saya sangat bersedia dan ingin mengambil itu sampai ke peringkat nasional, sebab secara individu juga saya sudah berhubung dengan mereka sebelum pilihan raya ini. Yeah. Dan diorang seolah macam menerima, okey kalau MAPIM yang memanggil boleh kita adakan perundingan itu. Saya bersedia. Ya, kerana kita tahu juga yang menang pun
memang menang majoriti, tetapi yang kalah juga mempunyai penyokong yang kuat, dan kita tidak boleh nafikan mereka juga ada hak bersuara dalam hal isu pembangunan dan juga apa juga yang wajar diterima dalam polisi dan juga program-program kerajaan di peringkat persekutuan dan juga di peringkat negeri itu. Jadi kalau kita imbas sedikit pada pentadbiran Perdana Menteri ke-9, ada MOU antara kerajaan dan juga kerajaan pembangkang ataupun pihak pembangkang dikutai oleh Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim pada ketika itu atas natijah, atas objektif untuk mententeramkan suhu politik. Itu jelas kerana pertukaran kerajaan hampir setiap tahun selepas langkah Sheraton itu. Adakah wajar juga untuk kali ini Perdana Menteri berlapang dada, walaupun kerajaan ini kukuh 2/3, tidak boleh dinafikan, tetapi mengapa tidak menghulurkan tangan, menghulurkan ranting zaitun kepada pembangkang, memberikan hak-hak yang sepatutnya kepada pihak pembangkang seperti peruntukan sama dengan ahli parlimen kerajaan, backbenchers, dan juga mereka wajar juga menubuhkan kabinet bayangan mereka supaya diberikan ruang untuk check and balance yang lebih baik kepada pentadbiran kerajaan hari ini. Adakah itu juga wajar diusahakan oleh Perdana Menteri kepada ketika ini? Ya, pertama betul tadi diimbaskan tadi, ini bukan seharusnya zero sum game ya. Betul. Kalah betul, yang menang betul. Ini bukan zero sum game. Kenyataannya ada apa nama komponen pembangkang, ada komponen kerajaan. Adanya negeri pembangkang, ada negeri yang kerajaan. Jadi itu realiti yang nampaknya bahawa tidak ada siapa pun untuk nak ubah tu sekurang-kurangnya sekarang dengan keputusan kita ada ni. Jadi maknanya dengan perimbangan itu ada beberapa negeri oleh PN, beberapa negeri oleh PH dan PN itu menunjukkan kita sudah ada satu warna pengurusan negara yang sangat menarik ya. Artinya masing-masing ada kekuatannya, dan ini harus dijadikan semacam orang panggil kesempatan untuk kita sambil-sambil memeraihkan. Kedah ada apa, Kelantan ada apa, Terengganu ada, Pahang ada apa, masing-masing ada kekuatannya, masing-masing boleh berperanan seperti yang dikatakan tadi, sampai masanya masing-masing meningkatkan keupayaannya dengan kerjasama Putrajaya. Baik, dengan yang demikian saya kira eksperimen yang telah kita buat zaman PM yang ke-9 hari itu menarik ya. Sebab itu dengan secara official, secara terbuka, masing-masing sign, semuanya bersetuju bahawa kita akan tumpu kepada hal-hal untuk kepentingan pemulihan negara dari segi ekonomi semua. Dan itu nampaknya berjaya dilakukan. Dan saya kira tidak mustahil untuk kita repeat, untuk kita ulangi dengan apabila yang Nazri sebut the olive tree ya, maknanya kita PM menghulurkan tangannya, sila. Apakah peranan yang boleh bermain dan apakah kedudukan yang boleh kita berlapang dada untuk membuka ruang. Ya, banyak dan negara kita kalau tengok sektornya daripada ekonomi, pendidikan, kesihatan terlalu banyak, dan saya kira pembangkang boleh bersama untuk masing-masing memainkan peranan. Dan akhir sekali, Cikgu Azmi, bagi ura-ura bahawa kerajaan ini tidak akan bertahan lagi, kerajaan ini akan tombang dalam pendekatan-pendekatan yang lain pula. Jadi mengapa ini juga wajar dinoktahkan, terutamanya di kalangan pimpinan politik? Nakal ya, Nazri, nakal. Saya istilah itu menyebut nakal. Saya begini ya gambaran senario. Kalaulah kata ditumbangkan, apakah akan stabil? Dia akan kita tengok komponen-komponen yang lain, Puan Sabah, Sarawak akan hanya ikut saja, akan berlaku pergolakan, dan itu mereka yang menyebut itu dia harus jujur ya. Bila dia diambil alih lagi, apakah akan tenang? Saya kira pergolakan yang dulu pun sudah kita maklum betapa marginnya tak tinggi, dengan itu saling menunggu siapa yang nak lompat mana, siapa yang nak dibeli. Jadi saya kira ini akan memburukkan suasana. Janganlah, saya kira seperti Suan Nazir kata, noktahkan yang dipanggil boleh ditumbangkan dalam sekian bulan, menunggu masa saja. Saya kira ini menunjukkan cara berfikir pemimpin-pemimpin politik tertentu yang sangat rendah mindanya, hanya melihat bahawa aku tidak suka kerajaan ini, kok mana pun nak ditumbangkan. Saya kira ini sudah sampai ke peringkat politik yang nakal, politik kebudak-budakan,
dan kita tidak melihat masa depan negara yang lebih penting untuk kita utamakan. Bukan hanya untuk meruntuhkan, menjatuhkan, lepas naik lagi, kemudian jatuh lagi. Saya kira akan menjadi suatu lawak jenaka di pentas dunia politik Malaysia, akan disaksi oleh seluruh dunia, ya, bukan di kalangan rakyat saja. Hentikan hal ini. Ayo mari sama kita gabungkan tenaga kita untuk bangunkan negara ini ke arah yang lebih baik. Terima kasih Cikgu Azmi Abdul Hamid, Presiden MAPIM, Presiden Majlis Perundingan Islam Malaysia ataupun MAPIM, dalam kita menggalakkan, kita menyeru rekonsiliasi nasional ataupun penyatuan nasional pasca pilihan raya negeri dan juga pasca pilihan raya umum pada tahun lalu. Jadi bergeraklah ke hadapan 4 tahun ini, stabilkan negara, satukan rakyat yang pelbagai ini. Mari kita lihat kekuatan-kekuatan yang ada, jadikan Malaysia sebagai kuasa ekonomi yang akan menjelah di peringkat ASEAN dan di peringkat antarabangsa, dan kita akan berbangga dengan apa yang kita ada pada ketika ini. Sekian, Assalamualaikum, kita jumpa lagi.